A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Amma ba'du. Terima kasih banyak-banyak. Alhamdulillah bertemu kita dan seterusnya kita sangat-sangat memanjatkan kesyukuran untuk selama-lamanya ya, kerana Allah memberikan peluang kepada kita untuk bernafas lagi di muka bumi ini dan seterusnya dapat melakukan apa sahaja yang kita kehendaki. Masya Allah, ini adalah nikmat Allah yang cukup hebat, yang kita tak boleh nak bayar dengan satu apa pun ya nilainya. Masya Allah, sangat-sangat hebat. Dan apa yang kita boleh lakukan adalah bersyukur dan taat kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala, meninggalkan segala larangannya. Jadi hari ini saya Faizal Ismail ya, ini merupakan sesi pertama saya live bersama dengan Ummah Today. Masya Allah, saya pun nak ucapkan terima kasih kepada Ummah Today kerana sudi menjemput saya untuk menjadi host pada malam ni. Dan mudah-mudahan apa yang saya lakukan pada malam ini bersama dengan teman-teman saya orang kata apa, akan memberikan manfaat ya kepada semua yang sedang menonton siaran ini. Masya Allah. Kita kembali lagi ya dalam program Ummah Live minggu ini, tetapi ini adalah first time untuk saya. Okey, apapun hari ini kita ada satu tajuk yang menarik. Masya Allah. Okey, tetapi sebelum kita huraikan tajuk tersebut, saya nak jemput dulu sahabat saya. Masya Allah, dah lama sangat tak bersama dengan beliau, iaitu Adam Khori. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat? Alhamdulillah, syukur. Allah mempertemukan kita kembali. Rasanya lebih kurang 2018 ke apa, last 3 tahun dah ni. 3 tahun dah tak jumpa dan saya tengok Adam ya, bro Adam kita memang dekat TV selalulah dan sentiasa dekat Instagram mengupdate ya, mesej-mesej dakwah, mesej-mesej untuk menyebarkan kebaikan. Itu yang kita nampaklah, alhamdulillah ya. Jadi hari ini kita nak membawa satu tajuk. Saya tak tahu macam mana ni. Tajuk ni mungkin ada kena-mengena dengan saya juga. Saya tengok tajuk ni pun saya macam Allahu Akbar. Macam mana aku nak jawab ni? Tajuk dia merupakan satu soalan. Apa yang selebriti ni dakwah? Itu tajuk dia. Subhanallah. Jadi kita nak mulakan pada malam ini dengan cerita tentang Adam Khori terlebih dahulu. Sekarang tengah buat apa? Ya, sibuk pasal lain ke? Instagram memang selalu tengok lah, tapi ada benda-benda lain ke yang tengah buat? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin musallin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwa samiun alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ma ba'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar FGI? Alhamdulillah. Syukur. Syukur Alhamdulillah. Okey, tak ada banyak update. Saya pun baru lepas syuting 13 episod iaitu dokumentari yang bertajuk Quran tak ingat apa tajuk, tapi ada Quran in Science. Quran in Science. Saya host 13 episod, tapi yang bukan compare, maksudnya yang jemputan semuanya mualaf. Menarik. So alhamdulillah dah habis syuting, and then sekarang tunggu VO je lah. Diorang tengah buat editing, and then tunggu queue untuk masuk VO lah, insyaAllah. Syuting tu dibuat dalam keadaan macam mana? Online macam ni juga ke, ataupun pergi ke studio ke, macam mana? Dia kita shoot sebelum PKP sebenarnya, masa waktu Ramadan. Alhamdulillah semua berjalan lancar. Adalah dekat outdoor, dekat masjid, dekat taman, ataupun dekat yang ada tempat sungai. Sebab dia berkaitan dengan orang kata apa, alam semula jadi. Dia ada berkaitan dengan air, berkaitan dengan besi,
berkaitan dengan manusia, macam Ya. itulah. Dia Quran and Science. Itu pun sebenarnya satu program yang apa tentang dakwah jugalah ya sebenarnya. Ya, betul, betul. Ya, apatah lagi melibatkan kitab unggul kita, ya, kalam-kalam Allah Ya, Subhanahu Wa betul. Taala. Subhanallah. Tak sabar Masya Allah. sebenarnya nak tunggu siaran tersebut. Dah tayang ke belum atau belum lagi lah? Tengah editing. Tengah editing. Okey. Ya. Baik. Okey, dalam keadaan sekarang ni, ya hari tu apa Bro Adam pergi ke tempat untuk syuting dan sebagainya, tetapi lepas tu lockdown kan. Lockdown, lepas tu kita semua duduk kat rumah. Macam mana rasanya keadaan tu? Sebab orang kata dalam suasana sekarang ni, susahlah nak dakwah kan. Dakwah ni selalunya depan-depan. Tapi melalui media pun boleh. Cuma sangat-sangat mencabar. Terutama sosial media. Bila kita nak berdakwah tu, Masya Allah, bukan senang. Ada orang dapat, ada orang tak dapat, ada orang faham, ada orang tak faham. Macam mana Tuan Adam tengok dalam keadaan situasi sekarang ni? Alright, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Okey, bagi saya PKP ni bukan satu bebanan ataupun satu tekanan. Sebab kita tak boleh fikir benda ini stres ataupun satu tekanan. Kalau kita fikir tu tekanan, kita akan dapat tekanan lah. Kalau kita rasa benda tu stres, kita akan jadi stres. So saya bukannya ustaz, saya cuma selebriti yang tak berapa nak selebriti sangat, yang tak banyak job. Allahu Akbar. So saya daripada dulu sampai sekarang pun saya hanya buat dakwah bilhal. Sebab saya bukan seorang ustaz yang pergi ceramah. Saya pergi kebanyakan orang jemput saya adalah program kongsi pengalaman. Saya bukan bagi ceramah dan saya bukan bagi saya tak cerita pasal hukum dan hakam. Saya cerita pasal saya punya pengalaman dan macam mana cara nak berdakwah sebagai seorang selebriti. Tapi itu biasalah tekanan ataupun dugaan ujian tu sentiasa ada, insyaAllah. InsyaAllah sentiasa ada. So macam mana kita nak pandang ujian ini, macam mana kita nak orang kata berhadapan dengan ujian ini, hanya satu saja. Doa pada Allah. Doa pada Allah, semoga Allah permudahkan kita punya dakwah, permudahkan kita punya nak sampaikan mesej. Sebab orang kata apa? Nabi Muhammad SAW nak berdakwah pun orang kecam nak bunuh, orang nak pukul Nabi. So kita ni orang biasa ni takkanlah tak boleh nak menghadapi ujian-ujian ini. Bagi kita ini biasa saja. Kan tak adalah sampai Nabi punya ujian lagi besar, lagi berat. So kita sebagai umat Rasulullah sampaikanlah walau satu ayat. Masya Allah. Bilahu walau ayat. Maknanya dalam apa jua kesempatan, dalam apa jua suasana, kesempatan untuk berdakwah tu tetap ada. Tak ada alasan sebenarnya ya, Tuan Adam ya? Tak ada alasan. Kita semua pendakwah sebenarnya. Kita semua da'i. Cuma benar. Cara masing-masing macam mana nak sampaikan je. Ya. Dia apa yang Allah bagi suasana pandemik ni sekarang ni, dalam keadaan kita tak boleh ke mana-mana ni pun merupakan satu rahmat sebenarnya. Ramai kita tengok. Ya, walaupun kita tak dapat bersemuka, tetapi hidayah Allah tu sampai. Subhanallah. Ya, mungkin melalui usaha kita, doa doa mak bapak kita, doa ulama-ulama, subhanallah ya. Dia dapat lihat sekarang ni perubahan yang cukup-cukup ketara berlaku, terutama di kalangan selebriti ya. Kita dapat tengok itu sangat-sangat menggembirakan, subhanallah. Dan Tuan Adam, bagi saya lah kan, Tuan Adam merupakan seorang sebab dulunya beragama lain, kemudian memeluk Islam, seorang mu'allaf. Bila mu'allaf ni, subhanallah, dia punya kelebihan ni, dia punya keistimewaan ni, seperti bayi yang baru lahir. Itu yang cemburunya. Manakala kami ni, ya, yang lahir Muslim ni, sebenarnya kita boleh melalui fasa yang tersasar. Itu yang kita takutkan sangat-sangat.
Ya, kita lahir tu memang dah bayi sebagai seorang bayi Muslim. Kemudian perjalanan hidup kita membesar, kita rasa macam aku dah Muslim dah, aku dah okey, confirm aku masuk syurga. Itu yang kita silap sebenarnya. Itu yang kita silap sebenarnya. Dan saya pun sebenarnya, Allahu Akbar, sangat-sangat takut dengan perkara tu. Sebab seorang yang Muslim ni, dia rasa dia selamat, itu yang paling bahaya. Tapi untuk saudara Adam, saya tengok itu satu keistimewaan. Tetapi tetap ada cabarannya juga ya. Mu'alaf ni ya. Apa agaknya cabaran untuk seorang mu'alaf macam Adam ni untuk istiqamah? Macam kami ni, daripada bersih, lepas tu kona sana kona sini kan, tersesat sana tersesat sini, mungkin lepas tu ada satu tahap tu Allah bagi balik untuk ke jalan yang lurus ni kan. Tapi saudara Adam, bagaimana pula cabaran? Silakan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cabaran bagi saya, semua pendakwa ada cabaran. Semua pendakwa ada ujian. Bukan kita sahaja. Cuma yang penting kita kena bermula dengan inna amalu biniat. Niat kita kerana apa? Kita nak buat niat itu kerana apa? Kalau kita buat kerana kita dapat kerana kita lah. Kalau kita niat kerana Allah, kita nak buat kerana Allah, ujian dia sangat besar, sangat berat. Boleh tak kita berhadapinya? Tapi siapa yang boleh orang kata apa, boleh bagi kekuatan itu hanya Allah. Sebab tu saya cakap doa silahul mukmin. Kan, doa senjata orang mukmin. Kenapa kita tak nak gunakan doa ini untuk berdoa pada Allah? Hanya Allah saja yang boleh perbaikan urusan kita. Hanya Allah saja yang boleh tunjuk jalan yang benar pada kita. Tak ada siapa boleh tolong kita dah. Setiap pendakwa, kalau kita jumpa dia, ustaz-ustaz mana ulama sekalipun, kalau kita jumpa dia, dia akan kata apa? Doakan saya. Allah. Walaupun dia seorang ulama, dia akan cakap doakan saya. Nabi pun Rasulullah SAW pun kata bila dia jumpa sahabat-sahabat, dia akan bagi tahu kat saksi. Nabi pun tidak bagi sombong dengan doa. Nabi pun minta orang doa dengan dia. So kita sebagai umat Islam, doalah. Sebab kita saya sentiasa ingatkan diri saya, iaitu doa, usaha, istiqamah, tawakal. Ya. So kita kena buatlah. Sentiasa kena doa yang baik-baik untuk orang. Sebab bila kita naik doa yang baik untuk orang, malaikat aminkan doa kita dapat doa yang sama. Wallahu a'lam. Benar. Masya Allah. Saya bukan apa, saya terimbas. Ada satu status Tuan Adam, kira-kira 2-3 tahun lepas tu, bercerita tentang kata-kata netizen terhadap mu'alaf ni kan. Macam Tuan terusik sikit time tu kan. Saya tak ingat status dia tentang apa, tapi lebih kurang saya macam, mungkin inilah cabarannya kepada mu'alaf kan, untuk mengekang kata-kata, menahan diri ya daripada marah dan sebagainya kepada netizen ni. Masya Allah. Tapi tak ada masalah Tuan kita tetap juga doa juga kepada Allah. Sebab saya rasa apa yang diperkatakan kepada mereka, kepada kita tu pun, kita tak patut balas dengan kata-kata yang tak baik. Kita balas balik dengan kata-kata yang baik dan kita doakan kepada mereka. Sebab kita nak sama-sama, ya, penonton semua, kita nak sama-sama dengan Tuan Adam, kita nak bersama-sama dengan Nabi kita di dalam syurga nanti. Masya Allah. Siapa yang tidak mahu bersama dengan baginda bangkit di padang mahsyar nanti dalam keadaan kita dapat lihat Nabi di sebelah kita. Itu yang kita nak sebenarnya Tuan Adam. Allah Akbar. Masya Allah. Itulah dia. Ya. Okey, saya rasa kita dah sampai ke hujung untuk bahagian yang pertama ni. Terima kasih banyak-banyak, dan kepada anda semua yang sedang menyaksikan siaran ini, kita minta satu saja. Like, komen, share. Tak, itu 3 sebenarnya, bukan 1. Tapi saya tiga. Ada 4 sebenarnya. Follow, like, comment, share. Saya minta 4 saja, saya betulkan balik. Follow, like, comment, share. Kita tak minta apa-apa dah. Kita tak minta bayaran apa dah. Kan? Sebab apa? Mudah-mudahan dengan perkongsian tuan-tuan yang mulia semua, kita akan dapat menyebarkan mesej-mesej kebaikan. Supaya lebih ramai lagi. Mana tahu dengan share tuan-tuan dekat Facebook ni, maka
akan terjentiklah hati seseorang di situ. Mungkin 2, 3, berpuluh-puluh orang di situ dan akan menjadi saham jariah kita di akhirat kita. InsyaAllah. Dan jangan lupa juga ikuti kami di Facebook Ummah Today. Ingat ya, ada 2M. Ummah Today. Today tahu kan eja kan. Baik, kita berehat seketika dan kembali selepas ini. Alah, kenapalah nasi dia banyak lagi? Nasi aku dah tinggal sikit. Al-Arabi, jangan risau. Kalau tak cukup, boleh tambah lagi. Kembali lagi dalam siaran live Ummah Today. Terima kasih kepada anda semua yang mengikuti kami di platform Facebook sudah pastinya. Dan jangan lupa untuk ikuti kami juga di Instagram. Ummah Today ada 2M, okey? Ummah Today. Baiklah, hari ini kita berbicara tentang apa yang selebriti dakwah sebenarnya. Sebab ramai yang soalannya bila tengok suasana selebriti ni nak mendekatkan diri kepada agama, alhamdulillah ramai yang menyokong. Ya, kita tak nafikan benda tu. Tetapi ada juga suara-suara sumbang, kan, komen-komen daripada netizen yang mengatakan macam-macam sebenarnya. Macam-macam. Antaranya ini yang saya sering baca. Inilah dia, zaman tak ada job sekarang ni. Dah tak ada job dah tu. Allahu Akbar. Itulah dia cabarannya kan. Tuan Adam merupakan tetamu kita pada malam ini. Mungkin Tuan Adam nak ulaskan sikit. Memang ini ujian dalam berdakwah sebagai selebriti. Ujian berdakwah sebagai orang biasa tu mungkinlah kan. Ustaz-ustaz mungkin dah dipandang dah. Ada ilmu dan sebagainya. Tetapi selebriti kita nak sampaikan, ya Allah, sangat-sangat mencabar. Silakan Tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Okey. Nak berdakwah, macam mana kalau artis berdakwah, orang akan kata macam-macam lah kan. Tak ada job, tak ada ni. Okey, itu semuanya dia dah tak ada apa dia nak kata tahu dengan artis. Yeah. So dia carilah kesalahan orang lain. Bila dia cari kesalahan orang lain, dia akan dapat lah. Kan? Tapi kalau dia tak pandang pun kelebihan orang tu, kebaikan orang tu, dia tak nak cari kelebihan dan ataupun kebaikan orang tu. Yeah, sebab dia nak cari kesalahan orang tu supaya dia dapat like, dia dapat follower yang ramai. Sebenarnya itu tak ada manfaat pun. Kan, dapat follower yang ramai tapi kau kutuk orang, kau hina orang, tak dapat apa-apa manfaat pun. Yang dapat manfaat artis itu yang berdakwah, yang sikit followernya, alhamdulillah semua dapat manfaat. Allah. Itu yang kita nak. Kita nak berdakwah ni, tak kira lah kita ni siapa. Takkanlah kita nak mengharapkan ulama, kita nak mengharapkan ustaz untuk berdakwah, kan? Berat bahu mereka nak pikul. Kita ni sebagai pendakwah, kenapa kita tak nak membantu mereka, kan? Kita nak berdakwah tak semestinya kena pakai serban, kena pakai jubah, duduk dekat masjid 24 jam, tak ada. Kita pendakwah, bagi saya tak ada tauliah sebagai seorang ustaz, tetapi saya dakwah bilhal. Saya buat dakwah bilhal. Cukuplah dengan itu, kan? Sebab yalah, kita bukan pergi belajar tinggi-tinggi pun, nak belajar di Mesir, belajar di Madinah, Mekah, tak ada. Kan? Dekat Malaysia pun dah cukup dah. Nabi kata apa? Yang paling susah nak berdakwah adalah dakwah keluarga sendiri. Faham tak? Benar Tuan.
Kan? Sangat Sebab Nabi susah. pun dah pesan dekat kita. Nabi pun dah pesan dekat kita. Nabi pun dah bagi tahu dekat kita. Kenapa kita tak nak ambil iktibar itu? Kenapa kita nak masih lagi nak mencari kesalahan orang lain? Oh, bila dia berlakon, oh kau cakap dia, ni banyak job aku menyampah lah tengok muka kau. Hari-hari muka kau dekat TV. Bila orang tu tak ada job, bila orang tu berdakwah, ni dah tak ada job lah ni artis ni. Allah. Kan? Nak jadi pendakwah lah. So kita tak boleh puaskan semua hati orang. Memang Benar. tak boleh. Nabi pun tak boleh puas ataupun menggembirakan hati semua orang. Nabi nak jadi baik pun, nak cakap benda baik, nak berdahau benda baik pun orang kecam. Kan? Contohlah sekarang macam ni. Satu dakwah yang Nabi dakwah yang terkesan dalam hati saya sampai ke hari ini, di mana-mana forum pun saya akan bawa cerita ni. Nabi nak berdakwah dekat Bukit Taif. Nabi belum masuk lagi dalam kawasan Kampung Dong. Dah kena baling batu. Sampai berdarah-darah. Sampai bila berjalan, capan Nabi pun boleh dengar bunyi darah tu. Allah. Nabi balik. Besoknya Nabi Nabi masuk balik. Datang balik. Nabi berdakwah. Kena ludah. Kena baling batu. Sampai malaikat turun minta pada Nabi, ya Rasulullah, kau cakap je satu ayat, aku akan angkat dua gunung ini, akan aku hancurkan Bukit Taif ini. Nabi kata apa? Dia umatku. Dia belum kenal lagi aku. Kan, biarlah aku berdoa pada Allah supaya Allah bagi mereka taufik dan hidayah. Nabi berdoa. Nabi tak ada cakap balas, okey, kau ambillah dua gunung ni, kau hancurkanlah Bukit Taif. Tak ada. Tetapi 10 tahun kemudian baru Allah makburkan doa Nabi. 10 tahun bang. Benar Allah. Kita ni siapalah. Tapi apa yang Allah makburkan, satu kampung Taif masuk Islam. Masya Allah, tabarakallah. Allah. So, kenapa kita tak nak ambil ikhtiar tu? Kenapa kita tak nak ambil ikhtiar tu untuk belajar macam mana Nabi berah. Kan? Sedangkan kita ni baru dapat sedikit ilmu, kita dapat fatwa. Allah. So macam mana tu? Kita pun rasa macam Allah kau punya ilmu lagi tinggi pada ulama. Masya-Allah, tabarakallah. Wallahu alam. Hujan ni, kata-kata orang ni, kata-kata netizen ni, Allah, orang kata cuit sikit aja dekat kita berbanding dengan apa yang diterima oleh Nabi dan para sahabat ya. Tuan Adam ya. Sikit sangat-sangat. Jadi apa yang dikatakan oleh Tuan Adam tadi sangat betul, sangat benar. Nabi SAW sendiri pun ya, untuk dakwah dekat keluarga sendiri sangat payah ya. Bapa saudara Nabi pun sebenarnya sukar nak menerima dakwah Nabi. Betul. Tetapi itulah dia. Betul. Dan Nabi pesan kepada kita usaha, kita ikhtiar untuk sampaikan, tetapi hidayah itu tetap milik Allah. Allah saja yang memberikan hidayah. Subhanallah. Sangat-sangat baik. Dan saya juga teringat satu kata-kata ulama juga Tuan Adam ya. Kita ni nak berdakwah, bukannya kita tunggu kita pergi belajar ilmu tinggi-tinggi, tak perlu. Benar apa yang Tuan Adam cakap tadi. Kita ni jangan tunggu jadi alim baru nak berdakwah. Tetapi kita berdakwahlah sampai kita jadi alim. Hebat kata-kata tu sebenarnya. Allahu Akbar. Saya pun baru nak belajar sebenarnya Tuan Adam Jadi okey, ada soalan berkaitan juga tentang dunia seni ni, sebab realitinya begitu. Bila orang tengok dunia seni ni, dia penuh dengan ialah macam-macam cabaran ya, daripada segi lakonannya. Kita tengoklah kan, lakonan pun macam-macam adegan, nyanyian pun macam tu juga. Ada orang petikai itu ini. Jadi adalah kata-kata yang mengatakan platform seni ni dia tak sesuai untuk Islamik. Komen Tuan Adam, silakan. Oh, Masya Allah, tabarakallah. Saya tak layak komen sebenarnya soalan ini, sebab saya sendiri pun dalam bidang ini. Jadi kita macam ni lah, bukan semua artis ataupun bukan production tak solat. Kita tak boleh judge semua orang macam tu. Never just when book is covered. You know, kalau kita cakap semua orang tak solat, saya solat. Ada sahabat saya solat. Kan, kalau contohlah saya kebanyakan saya bila dalam set, kebanyakan
saya dapat solat berjemaah dengan artis, dapat solat berjemaah dengan kru. So itu macam mana nak cakap? Kan macam ni kita nak judge. Kan lagi-lagi bila saya berlakon dengan Remy, dia sampai waktu dia solat. Allah. Dia tak tinggal solat dekat set. Bila sekali bila saya berlakon dengan dia dekat set, saya sentiasa dapat solat jemaah dengan dia. Setiap waktu. Allah. Tak pernah miss. So macam mana tu? Macam ni kita nak adjust. Kita tak boleh orang kata production ini buat maksiat. Ya. Betul. So sia-sia dia dapat dosa kering. Kan? So macam ni kita sekarang ni pun dah banyak production, script writer ataupun director ataupun producer dah bijak. Bila berlakon taklah selalu berpeluk, berpegang tangan, bercium pipi. Dah kurang, bukan tak ada, dah kurang. So mana cakap macam tu kan, sebab kita tak boleh paksa semua orang pakai tudung. Islam tak paksa orang. Ya Allah. Kan, okey, sekarang saya nak tanya Fazal, pakai tudung wajib tak? Pakai tudung tutup aurat wajib. Pakai tudung wajib tak? Pakai tudung tak wajib. Tutup aurat wajib. Jadi Islam ajar kita tutup aurat macam mana? Perempuan punya aurat dekat mana? Daripada hujung rambut ke hujung kaki. Tetapi pengarahan di situ adalah di tangan dengan kaki. So di situ kita tak boleh judge orang ataupun tak boleh paksa orang yang baru masuk Islam, lagi-lagi wanita dah 60 darjah, kau kena terus pakai tudung ustazah, kau kena pakai jubah, kau kena pakai kan orang yang bercakap tu orang yang bercakap tu kau pakai labu ke? Allah. Kau tak pakai labu juga. Tapi kebanyakan orang pakai tudung ikut trend, bukan ikut Islam, ikut trend. So kita tak boleh nak judge orang, dan kita pun kena bagi masa pada orang yang baru masuk Islam, bagi masa dan dorongan dan bimbingan. Itu pandangan saya lah, wallahu a'lam. Masya Allah. Itu dia ya, pendapat yang cukup baik sekali. Sebab apa? Sebab kita tengok sekarang ni, bila keluar je orang tu tak pakai tudung ke apa ke, artis tu tak pakai tudung, mulalah ada komen-komen macam-macam dekat bawah tu. Bila nak pakai tudung, bila nak ni. Tapi dengan penjelasan Tuan Adam tadi, sebab beliau sendiri berada dalam industri, beliau sendiri sentiasa di set shooting ya. Masya Allah. Anda boleh dengar sendiri pengalaman beliau tadi bersama dengan rakan artis Remy Ishak. Jangan tengok dekat luaran yang mengatakan dunia seni ini yang dipaparkan ini maksiat lah, keluar macam tu je daripada mulut kita, sedangkan kita tidak tahu apa amalan baik mereka yang terlibat dalam itu. Kita boleh ambil contoh ya, Allahyarham Siti Sarah baru-baru ini, walaupun yalah kita walaupun dah lama ya, lebih kurang sebulan, tetapi apa yang beliau lakukan ya sebagai anak seni, semasa beliau tidak ada, tiba-tiba Allah tunjukkan ke semua kebaikannya. Subhanallah. Dan seterusnya, itulah dia cara beliau berdakwah sehingga beliau pergi meninggal dunia pun, dakwah beliau itu tiba-tiba Allah angkat dan Allah sampaikan kepada umat. Ramai yang terkesan dengan pemergian beliau sebenarnya. Jadi kita tak boleh hakimi orang, kita tak boleh judge orang ya dengan mengatakan kau ni ahli maksiat, kau tak layak masuk neraka. Subhanallah. Nauzubillah min zalik, kita minta simpang sebab kita sendiri tak tahu kedudukan kita di mana. Mungkin kita rasa kita hebat di mata manusia, tetapi kedudukan yang paling hebat adalah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Benar ya, Tuan Adam. Subhanallah, itu dia. Dan saya boleh bincang sikit dengan Tuan Adam tentang dunia seni ni. Kemungkinan bila kita lakukan proses slow and steady, tak adalah 360 tiba-tiba nak ubah kan. Slow and steady itulah yang akan menyebabkan perubahan sedikit
demi sedikit, dan akhirnya insya-Allah kita akan nampak sinar yang lebih baik lagi dalam industri seni kita. Benar ya Tuan Adam ya? Benar. Itulah yang kita nak harapkan sebenarnya, supaya lebih ramai lepas ni production yang lebih orang kata mengambil berat tentang hal Islam ni, insya-Allah. Baik, soalan seterusnya. Ini kembali kepada fitrah. Hari itu masa saya muncul dalam satu interview pun, mereka tulis itu FBI kembali kepada fitrah. Allahu Akbar. Saya macam Allahu Akbar. Saya bukan tersentap dengan diri saya sendiri. Allah, mungkin selama ni saya dah terkeluar daripada fitrah. Itu saya macam Allah. Saya boleh menangis tahu benda tu sebenarnya Tuan Adam. Subhanallah. Kita tak sedar sebenarnya kan. Kita tak sedar dunia ni dia tiba-tiba membawa kita perlahan. Subhanallah. Ya, tapi syukur alhamdulillah. Ingatlah Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Selagi nyawa kita belum direntap, ya, selagi kiamat belum terjadi, Allah buka pintu taubat seluas-luasnya. Bila selebriti itu dikatakan kembali kepada fitrah Tuan Adam, adakah kerjaya selebriti, kerjaya seni selama ini akan terjejas? Ada selebriti yang anggap begitu. Silakan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Soalan ni masya-Allah tabarakallah. Okey. Bagi saya terpulang pada individu, terpulang pada artis itu sendiri macam mana nak menghadapi situasi ini. Tapi bagi saya bukanlah balik fitrah sebenarnya. Fitrahnya kita semuanya Islam, fitrahnya kita semuanya baik. Cuma diri kita sendiri nak cari pengalaman, nak cari kepuasan untuk diri sendiri. Kan? Kalau kita kata artis itu dah tak berlakon, nak hijrah ke orang kata dunia lain, itu terpulang pada individu. Kan? Di dalam industri seni ni pun senang cerita lah, tak ada siapa yang boleh berlakon hingga kaya raya, melainkan kita jadi produk, jadi duta produk, yang hidup senang sikit lah, kan. Tapi sekiranya artis itu ada ilmu dan dia mementingkan ilmu itu lagi penting pada dia punya kejaya, ataupun dia rasa ilmu Islam ini dapat manfaat pada semua orang, peminat-peminat dia, teruskan, tak ada masalah. Sedangkan Nabi nak berdakwah bermula daripada seorang. Nabi bersolat jemaah bermula daripada seorang. Sampai ke hari ini 1400 tahun. Dah berapa ramai orang? Berjuta, berbilion orang. Semua dapat solat jemaah dengan mudahnya. Tapi bermula daripada siapa? Bermula daripada Nabi Muhammad SAW. Ikutlah ajaran Rasulullah. Tak ada masalah. Sedangkan Nabi tinggalkan dua perkara untuk kita. Yang Nabi kata kalau kau pegang dua perkara ini, kau tak akan sesat buat selama-lamanya. Iaitu Al-Quran Al-Karim dengan sunnah. Peganglah dua perkara ini. InsyaAllah. Nabi janji insyaAllah. Kalau Nabi dah janji insyaAllah, apa lagi kau nak? Janji apa lagi kau nak? Jadi bagi saya, kalau artis itu berhijrah, contohlah artis itu ikut tabligh. Dia pergi set, lepas dia ikut tabligh, dia dapat tawaran, dia pergi set. Dia bakun dekat set. Siapa dapat manfaat? Semua orang dapat manfaat sebab bila dia duduk dekat set, dia akan cerita pasal agama. Dia akan cerita pasal Nabi. Dia akan cerita pasal sahabat Nabi. Semua dapat manfaat, semua dapat pahala. Daripada kita menggosip orang, daripada kita mengutuk orang, daripada kita menghentam orang atau menghina orang. Dapat dosa kering. So itulah dakwah. Itulah dakwah Bilhal. Kan dia tak perlu, macam saya dekat set, saya tak perlu bagi tahu orang, okey, berhenti, jom kita solat. Tak ada. Mana yang sempat, mana yang ada peluang dengan ruang, buatlah. Nanti insya-Allah adalah orang yang ikutnya. Macam saya pelan-pelan kadang-kadang ada satu kru ni datang kat saya, dia kata, bang, nanti Zuhur boleh tak solat jemaah? Nampak tak? Alhamdulillah.
Walaupun seorang, tetap kita berjemaah. Jemaah dua orang dah boleh solat jemaah, dah dapat pahala jemaah, alhamdulillah. Dan bila orang tu ikut, asal nanti ada lagi dua orang ikut, bang nanti saya nak ikut jemaah, alhamdulillah. Maghrib berhenti, semua kru production dengan artis solat berjemaah, masya-Allah, tabarakallah. Kan? Siapa dapat pahala, semua dapat pahala, alhamdulillah, masya-Allah, wallahu alam. Masya-Allah, itu dia ya. Dan itulah dia. Mereka yang nak kembali ke fitrah ni, ya, bukan kita cakap selebriti saja, tetapi mungkin semua, ya, kita cakap semua dalam lapisan masyarakat kita. Percayalah yang Allah tu dah janjikan, ya, dalam Quran pun Allah sebut dah banyak sekali tempat dalam Quran. Saya ni tak pakar, ya, tetapi apabila engkau umat manusia ni kalau ikut taat kepada perintah Allah, nescaya hal-hal dunia pun Allah akan aturkan untuk kita. Itu janji dia sebenarnya. Jadi kita janganlah takut apabila kita ni nak buat perubahan kepada diri kita untuk menjadi hamba Allah yang lebih taat. Kita takut hilang job. Kita takut kita tak boleh buat macam dulu. Saya teringat kata-kata ni Tuan Adam semalam. Siapa tak beritahu saya? Ada seorang ni lah kawan sahabat beritahu saya. Dia kata, tak payah takut dengan soal rezeki ni. Di saat dulu kita tak berapa sangat, kita tak jaga, kita lupa amalan kita dengan Allah. Saat tu Allah bagi rezeki kat kita. Ini kan pula kita nak kembali kepada Dia. Sedangkan yang menjaga rezeki itu adalah Dia. Kita tak payah takut. Dan benda ni pun terjadi kepada diri saya sendiri, tuan-tuan. Masya Allah, kan. Mula-mula tu Allahu Akbar, aku nak cakap ini, nak cakap itu, takut. Sebab saya pun ialah kan, nak berubah kata-kata tu, nak jadi lebih baik daripada dulu, kan, supaya lebih bermanfaat, bukan untuk orang lain, untuk diri sendiri sebenarnya, kan. Kita berdakwah ni, kalau nak diikutkan, kita tak boleh berdakwah dekat orang mengharapkan manusia itu berubah. Sebaliknya, kita berdakwah untuk diri kita sendiri. Apabila kita bercakap tentang kebaikan, mesej-mesej pasal kebesaran Allah, maka hati kita pun, ya, akan dipupuk dengan iman. Mudah-mudahan Allah akan tingkatkan iman tersebut. Masya Allah. Amin. 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 Ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Okey, masa untuk kita berehat seketika. Tuan Adam, jangan pergi mana-mana. Ada lagi soalan-soalan panas yang diberikan kepada saya. Dengar panas sangat. Tak ada. Tak sepanas melodi. InsyaAllah. Jangan risau. Masya-Allah. Kita kembali selepas ini dalam live Ummah Today. Jangan biarkan Al-Arabi menghantui Anda. Ayo, makan bersama kami. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih banyak-banyak. Syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala, ya, kerana masih lagi, ya, mengizinkan kita untuk bersama live dalam Ummah Today. Bukan apa, kita takut sangat-sangat, Tuan Adam, kan. Allahu Akbar. Sekarang ni kematian sangat-sangat cepat. Kita dengar hari-hari. Dulu kita jarang dengar, ya, yang muda-muda. Sekarang ni Allah buka saja Instagram, takziah, inna lillah,
Allahu Akbar. Masa kita pun akan sampai sebenarnya Tuan Adam. Kita takut. Betul. Kita tak ada Betul. apa-apa yang kita bawa bekal kita, melainkan iman kita untuk bertemu Allah Subhanahu Taala. Allah. Hai, kalau fikir-fikir tu, masya-Allah. Hai, tak, macam suntuk sangat masa. Tapi insya-Allah ya, Tuan, dengan suasana sekarang ni Allah bagi rahmat. Allah bagi hikmah dia untuk ramai yang kembali kepada fitrah. Itu antara apa yang kita sentuh pada malam ini. Walaupun tajuk asalnya sebenarnya apa yang didakwah oleh selebriti, itu merupakan satu persoalan, tapi kita dah huraikan bersama dengan Tuan Adam sebentar tadi. Baik, tetapi dakwah kepada orang Islam sendiri, orang kata okeylah, alhamdulillah lah, memang itu kita mampulah, kita orang kata apa, kita digalakkan juga. Tetapi dakwah kepada yang bukan Islam itu adalah sangat-sangat mencabar. Saya dengar, saya baca juga ni kan, Tuan Adam aktif dengan pengislaman. Itu dia. Tu boleh kongsikan sedikit tentang pelibatan Tuan, pengislaman mereka yang bukan Islam. Silakan. Masya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Ini semua kerja Allah. Ini semua Allah yang susun. Saya hanya perantaran sahaja. Saya hanya jalan tugas. Okey. Yang hari Jumaat lepas yang saya Islamkan 2 orang itu ialah sebab dia DM saya, dia kata nak masuk Islam tapi tak tahu macam mana cara. Dan dia kata kalau nak masuk Islam, dia nak saya yang Islamkan dia. Dia nak saya yang syahadatkan dia. Jadi saya terima tawaran ini, saya pikul tanggungjawab ini dan saya beranikan diri, saya pergi jumpa dia. Sebelum syahadatkan dia, kita kena bagi tahu dia lah apa niat dia masuk Islam, kenapa dia masuk Islam, dan selepas masuk Islam apa dia perlu buat. Dan kita kena bagi tahu dia lah rukun Islam, rukun iman, apa yang wajib buat, apa yang kena buat, dan apa yang kena tinggalkan. So bila kita dah explain dekat dia, dia boleh bagi sedikit tazkirah, dia dah faham, baru kita syahadatkan dia. Walaupun dia masuk Islam sebab nak kahwin, tak salah. Kita jangan hukum dia. Memang tak salah. Tetapi kita kena bagi tahu dia lepas syahadat apa wajib yang dia perlu buat. Itu tanggungjawab dia dah. Kan? Itu dah terpulang pada dia sebab kita dah bagi tazkirah, kita dah bagi tahu dia penjelasan itu semua, terpulang pada diri tuan punya badan nak buat atau tak nak buat. Bagi saya daripada awal pada sesiapa sekalipun di luar sana, kalau nak masuk Islam ataupun belum Islam, betulkan niat, inna amalu binat. Okey, kawan-kawan ini sangat penting. Contohnya lah sekarang ni, perempuan ini Melayu Islam. Dia ada boyfriend, tak kira lah Cina ke, India ke, tak ada masalah. Tetapi, kena ada 2 perkara ini bagi tahu dia sebelum kita nak teruskan perhubungan dia yang lebih serius. Mula-mula kita kena bagi tahu dia kalau nak masuk Islam, kena kenal Islam dulu. Nombor 2, kena cinta dan sayang pada Allah dan Rasulnya. Kalau 2 perkara ini dia tak boleh buat dan dia tak nak buat, maknanya dia tak serius. Dia hanya nak kahwin saja. Okey, lepas kahwin dia tak akan pergi belajar ilmu, dia tak akan pergi majlis ilmu, dia tak akan pergi belajar Fardhu Ain. Dan kita kena bagi tahu dia selepas masuk Islam, rukun Islam yang 5, nombor 2 yang paling orang kata yang paling Allah suka adalah solat. 5 waktu sehari semalam. Sebab apa? Bila di akhirat nanti perkara pertama yang Allah akan tanya adalah solat. Kalau itu pun kita tak boleh nak jawab, wallahu alam, aku tak tahulah kau nak jawab apa lagi. So kita kena bagi tahu dia, kita kena ajar dia, cintakanlah Islam dulu sebelum nak cintaku. Kenallah Allah dan Rasulnya sebelum kau kenal aku. Sebelum kau nak bersama aku untuk akhir hayat.
So ini yang selalu saya pesan pada mualaf-mualaf yang baru nak kenal Islam ataupun nak masuk Islam. Yang ada boyfriend mualaf ataupun ada girlfriend mualaf. Dan tetapi dengar sini baik-baik, tak kira lelaki ataupun perempuan, sekiranya pasangan itu masuk Islam, tanggungjawab sangat-sangat berat. Contohnya sekarang ni bidadari saya Melayu Islam. Saya seorang mualaf. Bila saya masuk Islam, tanggungjawab bidadari saya sangat berat sebab dialah yang kena bimbing saya, dialah yang kena bawa saya pergi majlis ilmu, dialah yang kena kenalkan saya dengan Islam. Tetapi sekiranya pasangan itu tidak mahu belajar apa-apa, usahalah lagi, doalah pada Allah sampailah kita mampu, sampailah Allah bantu kita. Dan masuk Islam ini bukan suka-suka dan bukannya saya yang suruh masuk Islam, sebab ini Allah yang pilih. Ini semua Allah yang susun, Allah yang pilih dia yang dapat hidayah. Hidayah milik Allah. Sedangkan Nabi pun tak boleh bagi hidayah pada pakcik dia. Walaupun pakcik dia pun sayang sangat-sangat dengan dia, dengan Rasulullah. Tapi itu semua kuasa Allah. Hidayah milik Allah. So, bagi saya yang baru nak kenal Islam ini, kenalah dengan hati yang terbuka, kenalah sejujur-jujurnya. Sebab kalau kita kenal Islam dengan jujurnya, insya-Allah Allah akan tunjuk jalan. Wallahu a'lam. Masya-Allah, itu dia ya. Allahu Akbar. Tapi peluang yang Allah bagi kepada Tuan Adam itu sangat-sangat hebat. Saya sendiri pun kalau dapat peluang itu, bukan senang sebenarnya nak berdakwah dengan orang bukan Islam. Orang yang dah Islam pun sebenarnya payah. Ya, tetapi orang bukan Islam apatah lagi cabarannya cukup tinggi. Dan bukan setakat apabila yang macam Tuan Adam cakap tadi, bukan saja detik dia masuk Islam tu, tetapi selepas itu ya pun jadi tanggungjawab kita juga ya untuk memastikan dia istiqamah, dia dapat nikmat itu yang paling penting sebenarnya. Dan nikmat itu yang boleh saya simpulkan daripada apa Tuan Adam cakap tadi ialah kita suruh dia semayang dulu, betul tak Tuan Adam suruh semayang dulu, solat dulu, sebab solat itu merupakan tiang agama. Jika kita tidak solat maka runtuhlah agama kita. Ya, itu yang pastinya. Masya Allah, tabarakallah. Hebat betul. Tapi saya nak tahu setakat inilah, Tuan Adam ingat tak berapa ramai yang sebenarnya yang Tuan sudah Islamkan? Tak apa, mungkin boleh cerita berapa ramai itu kita nak tahu juga. Sebenarnya dah 20 orang. Allahu Akbar. Subhanallah. Macam mana follow up dengan dia orang Tuan? Dia orang istiqamah setakat dia? Okey, so far alhamdulillah saya bagi tahu dia kalau nak belajar kena tempat yang betul lah. Cari dia, sekiranya dia duduk jauh, pergilah di kawasan-kawasan yang berdekatan yang ada kelas agama. Biasanya dekat surau ataupun masjid mesti ada guru yang mengajar. Sekiranya tak ada juga, pergilah di Perkim, di Cawangan, mana-mana kawasan yang berdekatan. Alhamdulillah, insyaAllah ada. Dan besok insyaAllah doakan saya ada seorang lagi nak masuk Islam dan saya akan syahadakannya. Masya Allah. Saham Tuan tu. Allahu Akbar. Nikmat sungguh. Okey, ini soalan tambahan daripada saya sendirilah. Saya nak tahu bila cakap tentang orang bukan Islam yang memeluk Islam. Berdasarkan pengalaman Tuan Adam sendiri, berapa lama momen daripada saat mula-mula peluk Islam dia nak dapat kelazatan tu, kenikmatan tu? Adakah mula-mula tu Tuan terus macam rasa nikmat dia ataupun ambil masa? Kalau ambil masa berapa lama? Silakan. Okey, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya dapat rahmat solat itu bukan selepas bersyahadah ataupun bukan lepas belajar Fardhu Ain.
ya, ataupun lepas belajar dapat solat. Yang betul-betul saya dapat nikmat solat ataupun zat solat itu adalah bila saya menjejakkan kaki ke di Masjidil Haram di Masya Jeddah, Allah. di Mekah di 2008. Dan selepas itu saya balik daripada umrah, 2 minggu ke sebulan berturut-turut bila saya solat, saya nampak Kaabah depan mata saya. Dan di situlah saya dapat rasa inilah nikmat, inilah zat yang Allah bagi pada saya. So daripada situlah saya teruskan niat saya, dan saya teruskan cuba membaiki diri dan buat yang terbaik untuk Allah. InsyaAllah, wallahu a'lam. Masya Allah ya. Itulah dia. Apa yang bukan senang sebenarnya sebab peringkat awal tu mungkin fragile lagi. Orang putih kata kan, mungkin rapuh lagi. Dan dikhawatiri kalau tidak dapat bimbingan yang betul, dia boleh tergelincir balik kan ke asalnya. Itulah dia. Baik, kita dah hampir sampai ke penghujung, tetapi ada beberapa soalan lagi. Ya, mungkin ada sesuatu yang Tuan Adam nak sampaikan pesanan kepada bukan setakat selebriti tetapi masyarakat di luar sana. Saya pun selalu menerima persoalan ni sebenarnya. Abang, saya pun nak jadi macam abang. Saya kata, jadi macam saya kenapa? Abang, saya seronok tengok abang sekarang. Doakan saya abang. Saya pun nak jadi macam abang. Nak kembali kepada fitrah. Saya macam mana saya nak jawab soalan tu? Masya Allah. Kan? Masya Allah. Macam mana saya nak jawab soalan tu kan? Mungkin mereka di luar sana tengah mencari formula macam mana dia orang nak jadi seperti orang yang dia tengok tu. Kita ni takut, kita ni kata bukannya kita yang terbaik kan Tuan Adam. Kita ni tak layak pun sebenarnya. Betul. Tapi kalaulah dia dapat tengok kebaikan tu sedikit pun tak apa. Itu yang kita nak minta Tuan Adam. Kalaulah orang di luar sana sedang mencari-cari bagaimana agaknya sesuatu yang boleh Tuan Adam berikan kepada mereka, silakan. Allahu a'lam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia semuanya kena bermula daripada in'amalu bilian. Niat kita buat apa matlamat kita hidup dalam dunia ini. Itu yang paling penting. Ya Allah. Jadi kalau kita bermulalah dengan solat sunat. 2 rakaat, iaitu apa? Solat tahajud. Sebab Allah janji barang siapa yang bangun solat tahajud, aku akan sediakan mahligai di dalam syurgaku. Allah janji depan malaikat, apa lagi lu mau? Allah. 2 rakaat je Allah suruh kau buat. Allah. Kan, kalau 2 rakaat itu pun kau tak boleh nak buat, macam mana ataupun mahligai dalam syurga Allah yang Allah janji. Kan, kata ustaz saya, kata guru saya, Ustaz Halim Al-Hafiz, dia kata, Abang Adam, solat wajib 5 waktu, confirm kita kena buat. Tapi kalau kita nak masuk syurga, kita kena banyakkan solat sunat. Kena perbanyakkan solat sunat. Allah janji nak masuk syurga. Allah sangat mudah. Banyak dah apa yang Allah bagi. Salah satunya kalau kita tak mampu nak bangun solat 4 rakaat sebelum Zuhur. Lepas tu solat Allah janji masuk syurga. Masya Allah, tabarakallah. Kan, kalau tak boleh buat juga waktu solat awal waktu janji syurga. Kalau itu pun Masya Allah. nak masuk syurga, tapi itu pun kau tak boleh nak buat. Nak buat macam mana? So, bukanlah pesanan saya ini saya cakap untuk diri saya juga. Bangunlah, cubalah bangun solat tahajud dan minta pada Allah. Sebab apa? Bila kita bangun tahajud, tak ada siapa pun yang dengar, tak ada siapa pun yang nak tengok kita. Sebab diorang masih lagi tarik selimut serapat-rapatnya. Jadi, masa itulah Allah turun daripada langit, dengar hamba-Nya tengah merintih, tengah berdoa. Kan, mudah-mudahan Allah makbulkan doa kita. Masya Allah, tabarakallah. Kan. So,
kalau kita doa bukan untuk Allah, untuk siapa lagi kita nak buat. Kan? Cubalah bangun solat tahajud. InsyaAllah kalau kita boleh buat, kalau kita mampu buat turut 40 hari dan selawat 1000 Allah. kali setiap kali lepas solat tahajud ataupun solat subuh, insyaAllah akan ada satu ajaiban yang Allah bagi. Allahu Sebab Akbar. kata ulama, kalau kita nak jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bangunlah solat tahajud 40 hari. Selawatlah pada Rasulullah tapi itu terus sekejap dia buatlah 1000 kan. So insyaAllah Allah akan bagi petunjuk. Saya berdoa sebab Allah pilih saya dan saya pun terkejut kenapa Allah pilih saya. Mimpi Rasulullah, saya dapat lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan selepas 5 tahun orang ulama ini, saya bagi tahu pada ulama ini apa yang saya mimpi dan ulama ini bagi tahu saya, doa saya Allah makbulkan, Allah hantar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jemput saya ke Islam. Masya-Allah tabarakallah. Tetapi soalannya, kenapa saya berjuta manusia di bumi ini, kenapa Allah pilih saya? Sebab Allah saja yang tahu dalam hati kita. Lubuk hati saya Allah saja tahu. Sebab hidayah tak datang tergolek. Hidayah kita kena cari, kita kena doa pada Allah, kita kena minta pada Allah. Dia tak datang begitu saja. Rezeki pun sama tak datang boleh, takkan jatuh di langit, jatuh ke rumah kita seketul duit yang banyak ataupun harta yang banyak, tak ada. Kita kena doa pada Allah. Dan macam mana kita nak dapatkan semua ini, apa saya cakap tadi, doa. Doa silahul mu'min. Allah dah bagi tahu, kenapa kau tak nak buat. So kalau kau tak dapat, jangan salahkan orang, salahkan diri sendiri. Sebelum kau bangun tahajud, melainkan kau saja yang bangun tahajud. Tapi Allah dah janji banyak dah nikmat yang Allah janji. Tetapi terpulang pada individu nak buat tak nak buat kan. Dan Allah tegur kita 33 kali. Nikmat apa yang kau dengar lagi wahai manusia dan jin? Berapa mau lagi? Halo. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. 3 kali. Masya-Allah. Allah terkesima saya. Terkesima tu sampai terbeku Tuan Adam dekat situ. Terbeku. Apa lagi? Masya-Allah. Masya-Allah. Allah. So, dan akhir kata daripada saya ialah, biar hilang kawan, hidup tak mewah dari hilang Allah dan keluarga tercinta. Senyum selalu bersangka baik, insya-Allah, hati tenang. Qanaah, asal punya rasa cukup, hidup ni pasti indah. Masya-Allah tabarakallah. Allahu Akbar. Terkesima saya. Tuan Adam, terima kasih banyak-banyak. Saya paling cemburu sekali, saya paling rasa sebab sangat tu Tuan Adam. Tuan berpeluang untuk bermimpi jumpa Rasulullah. Allahu Akbar. Saya pun tiap malam saya kalau boleh saya pun nak juga nikmat yang macam tu. Allahu Akbar. Bukan senang sebenarnya. Itu adalah pilihan Allah SWT sebenarnya. Kerana sesiapa yang bermimpi Rasulullah, maka itu adalah Rasulullah. Peluang dia sebenarnya yang Allah bagi. Kerana syaitan tidak akan boleh merupai Rasulullah SAW, Nabi junjungan kita. Allahu Akbar. Terima kasih perkongsian yang sangat baik. Perkongsian yang sangat menyentuh perasaan Tuan Adam. Terima kasih banyak-banyak. Dan apa yang Tuan Adam tu bukan saja kepada mereka yang sedang menonton, manfaatnya kepada saya, manfaat kepada semua yang sekarang ini terlibat di balik tabir, ya, produser sekalipun, dan juga kepada Tuan Adam sendiri. Kita ni seperti yang kita katakan tadi, dakwah ni bukan hanya untuk orang, bukan untuk merubah orang, tetapi untuk memperbaiki diri kita sendiri. Dan dengan itu saya berpesan kepada semua supaya sentiasa istiqamah dan sentiasa berdoa semoga Allah memberikan petunjuk dan hidayah ya setiap hari dan kita kena azam untuk bangun solat tahajud seperti yang Tuan Adam ceritakan tadi. Tidak ada siapa yang boleh tolong kita, oi bangun
bangun, kita boleh, dia orang boleh kejut kita berkali-kali kalau kita tak nak bangun, kita tak nak bangun juga, kerana syaitan tu akan sentiasa mengatakan, tak payah, sedap, ya, dia dah kunci kita ni, kunci kepala, kunci badan, kunci kaki supaya tak nak bangun. Tetapi percayalah ya, kalau kita paksa, mula-mula kena paksa tuan ya, lama-lama insya-Allah kelazatan itu akan sampai dan kita akan rasa solat tahajud itu adalah sebahagian daripada solat wajib. Itu yang kita nak rasa. Itu yang kita nak rasa. Walaupun tapi ulama-ulama terdahulu, kalau tak silap saya, mereka sudah mewajibkan solat tahajud ke atas diri mereka. Allahu Akbar. Baik, kepada semua jangan lupa untuk layari www.ummahtoday.com.my untuk berita kemanusiaan, isu semasa ummah dalam dan luar negara. Sekali lagi jazakallahu khairan katsira kepada semua yang sedang menonton, yang dah pun share, yang dah pun buat komen-komen yang baik. Terima kasih banyak-banyak kepada Tuan Adam Khori yang sudi bersama dengan kita. Mudah-mudahan Allah memberikan peluang untuk kita bersama lagi, insya-Allah. Dan dengan itu saya Faizal Ismail sekali lagi mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.